Terima kasih Dr. Zalina. Ya, saya tengah tengok masa. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah what are the 10 qualities of a good teacher. Sememangnya kita pernah atau pernah baca macam-macam makalah dan sebagainya tentang qualities of a good teacher, ya. Dan kalau kita baca 10 makalah, sudah pastinya kita akan dapat 10 versi yang berbeza. Tapi hari ini saya akan kongsikan 10 kualiti seorang guru yang dianggap sebagai kualiti yang terbaik, ya. Dan saya jangka kita semua ada pengalaman sendiri dan kita ada senarai kita sendiri berkenan dengan kualiti seorang guru, ya, a good teacher. So dalam kita nak melihat seorang guru yang terbaik, yang pertama ialah guru yang pandai berkomunikasi. Kita tahu bahawa dalam tugas seorang guru, hampir 80% adalah always about communication. Walaupun mengajar, ia adalah sebahagian daripada komunikasi. Macam mana kita nak sampaikan ilmu yang kita nak sampaikan. Tapi yang lebih terpenting dalam komunikasi ini adalah untuk memberi keyakinan kepada murid melalui komunikasi kita bahawa mereka tidak perlu takut dalam pembelajaran. Umpamanya, kadang-kala murid takut kepada mata pelajaran matematik. Kadang-kala murid takut kepada mata pelajaran bahasa Inggeris. Dia takut dia tak cukup fasih dan sebagainya. Di sinilah peranan guru sebagai untuk berkomunikasi dengan cara yang terbaik untuk memberi keyakinan kepada guru, kepada murid, dan bukan saja dalam perspektif ini, dalam segala perspektif. Dengan rakan sekerja, dengan ibu bapa, dengan pemimpin sekolah, kita di antara dengan murid, kita memerlukan komunikasi yang terpuji. Yang kedua, guru merupakan pendengar yang baik, good listener. Saya pernah mengutarakan respectful listening is the magic of listening and being listened to. Kita cakap, orang dengar. Bila orang cakap, kita nak dengar. So, mendengar ini adalah merupakan satu kemahiran yang sangat penting dan ia akan memberi satu keyakinan juga kepada murid tentang kepentingan mendengar apa yang disampaikan oleh murid atau rakan kita. Dan yang paling penting, kita selalu berhadapan dengan ibu bapa. Maka kita kadang-kala kena dengar juga apa yang ibu bapa cakap. Yang ketiga, guru yang berfokus kepada kolaborasi. Kita tidak boleh nafikan bahawa banyak tugas kita seharian, kalau daripada umur 25 tahun kita jadi guru sampai umur 60 tahun, untuk 35 tahun kita bekerja sebagai dalam satu pasukan. Maka bila kita bekerja dalam pasukan, kita perlukan kolaborasi dengan rakan-rakan. Kolaborasi dalam menjalankan tugas, ya, dengan pihak yang luar sekolah dan sebagainya. So this collaboration juga memberi peluang untuk kongsi idea. Saya sentiasa berhasrat, ya, kalau dalam tugas saya semasa di IAB dan juga di sekolah saya, rasa bahawa seorang guru yang lain boleh datang masuk kelas kita, duduk di belakang dan tengok dan melihat macam mana kita mengajar. Masa jadi pencara di IAB, pencara lain boleh masuk di belakang, duduk dan lihat saya menyampaikan kuliah itu. So, kita harusnya menggalakkan kolaborasi ini. Mula-mulanya mungkin kita rasa janggal sedikit, kita tak selesa orang lain duduk dalam kelas kita. Tapi lama-kelamaan perkara ini akan menjadi satu kebiasaan. Itu hanya beberapa contoh, banyak kolaborasi lain boleh dilakukan. Yang keempat, kita mesti guru yang boleh beradaptasi. Cuba bayangkan, dari umur 25 hingga 60 tahun, 35 tahun sudah pastinya akan berlaku banyak perubahan. A lot of change, but change is constant. Itu adalah satu yang akan sentiasa berlaku.
Kalau kita imbas kembali pada mulanya kita jadi guru sampai sekarang sudah ada banyak perubahan. Kadang-kala perubahan dari segi polisi, kadang-kala perubahan dari segi geografi, kadang-kala perubahan dari segi persekitaran, kadang-kala perubahan dari segi sumber yang kita boleh gunakan. So macam-macam perubahan boleh berlaku, maka kita sebagai guru tidak boleh lari daripada kualiti untuk beradaptasi dengan keadaan yang sentiasa berubah. Tidak mudah, tetapi kita sudah pastinya kalau kita cuba akan berjaya. Yang kelima, guru yang boleh engage atau jive dengan murid dalam kelas. So, saya pernah baca bahawa a teacher is half an actor. Bila guru masuk kelas ini, murid sentiasa mengharapkan satu pertemuan dari segi PDP itu. Teacher is ready to teach, murid tu ready to learn. So, kita nak cari titik pertemuan ready to teach dengan ready to learn itu. Maka kita perlukan engagement yang akan menarik minat pelajar. Banyak kali kita dengar daripada masa latihan dulu, kepentingan set induksi sebelum kita mula. Itu semua adalah satu daya tarikan untuk menarik pelajar pada pengajaran yang kita nak sampaikan, PDP yang kita nak sampaikan. Next please. Guru yang mempamerkan empati. Kita harus faham bahawa murid kita datang daripada pelbagai latar belakang. So empati ini sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan cukup arif bahawa one size does not fit all. Murid mempunyai perbezaan, latar belakang perbezaan dari segi penguasaan ilmu. Maka kita perlu menerima keadaan yang ada dan cuba meningkatkan kebolehan murid, keupayaan murid daripada peringkat itu. So empathy dalam semua segi ini adalah sangat penting, tapi empathy ini hanya akan kita kenali kalau kita mempraktikkan komunikasi dan listening skills yang terbaik. So empathy in the present time is so important, right? Guru yang ada sifat bersabar. Dalam management, saya selalu kongsikan satu istilah yang saya panggil wait time. Kalau kita bagi satu tugas, kita amalkan wait time, masa menunggu kita beri peluang untuk tugas itu diselesaikan. So having patience dalam segala kerja ni adalah sangat penting. Cikgu, inilah kelebihan bila jadi seorang guru. Maka dengan semua nilai-nilai atau kualiti yang saya sebut ini, setakat ini, akan menjadikan seorang guru itu memang seorang yang tidak mudah dilupakan oleh anak murid kita. Yang ke-8, guru yang mengutamakan pendekatan pembelajaran dunia sebenar. You bring the real world. Apa sebenarnya berlaku di luar sana. So dengan adanya teknologi yang terkini, banyak contoh yang kita boleh bawa dengan menggunakan gadget atau tools yang sedia ada dalam nak memperkenalkan real life experience. So itu akan menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna. Practical reasoning of what is being learned, right? Guru yang suka kongsi amalan terbaik. Sememangnya kita tahu rakan-rakan kita semua, di antara kita semua mempunyai satu atau kedua kehebatan. Kalau Cikgu A ada kehebatan tentang ICT, Cikgu B kehebatan tentang sukan, Cikgu C tentang kehebatan dari segi soft skill, maka kita ada banyak peluang dan kita perlu kongsi amalan ini. Kerana perjalanan kita sebagai seorang guru adalah perjalanan yang jauh. So, berkongsi amalan terbaik merupakan satu amalan yang terpuji dalam sebagai seorang guru. Dan yang terakhir, guru yang belajar, sanggup belajar sepanjang hayat. Kita tidak boleh ingat, saya pernah ditemu duga oleh pelajar semasa saya timbalan pengarah di IPG, guru pelatih datang tanya saya, kata, apa nasihat doktor kepada kami? Saya kata, mudah aja. Sekarang umur you 20
2 tahun, 23 tahun, cuba bayangkan ilmu yang anda pelajari di IPG ini mungkin 20 tahun atau 15 tahun dari sekarang akan jadi obsolet. Maka anda seharusnya sentiasa meneroka ilmu yang terbaru. Maka tidak dapat dinafikan bahawa pembelajaran sepanjang hayat merupakan suatu kualiti yang terbaik bagi seorang guru. So memangnya kita sibuk dengan tugas sebagai seorang guru, tapi cubalah ambil peluang untuk sentiasa nak meneroka ilmu baru. Walaupun setengah jam pun akan membawa satu makna yang tertinggi dalam meningkatkan ilmu yang ada pada kita. Terima kasih. Kita masuk kepada slide yang terakhir. Ini 13 qualities yang dipamerkan oleh pihak yang lain pula. So you will always find a lot of qualities terpulang kepada pihak mana yang mengutarakan. Saya nak berakhir dengan ungkapan yang saya selalu bacakan. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. So bacalah bila pun ada masa dan peluang. Dan kepada semua, selamat meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Hope you enjoy yourself dan berhati-hati di jalan raya, dan kita akan jumpa semula pada sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih.